kata aku nak perancang. Gaduh. A kata nak buat, B nak perancang. A menjadikan, B memusnahkan, B menghancurkan atau menghapuskan. Gaduh. Okey, kita ambil masalah. Satu benar tu kalau. Katalah A menang, dia boleh buat. B tak boleh nak hancur sebab A duk kawan. Dia jaga. Tak boleh, tak boleh hancur kan. B duk perlu juga. Tak lepas B. B kalau A menang boleh buat bumi ni. Boleh buat bola ni. Bila boleh buat, A menang, B kalau. Sebenar-benarnya dua-dua kalau. Pasal apa ada dua kalau? Pasal saya sebut tadi lah. Kerana dua-dua tu bangsa Tuhan sifatnya sama. Kalau kawan ni boleh kalah, berarti kawan ni pun boleh kalah. Cuba pula B yang menjadikan A perancang. Boleh tak? Sama. Jadi sebenarnya masih ada lemah. Sedangkan sifat Tuhan apa dia nak mesti jadi. Kalau tak boleh jadi, ada yang kawal, maknanya dia bukan Tuhan, dia lemah. Hak ni pun sama juga. Dah kawan ni pun Tuhan dia bangsa, kawan ni pun lemah. Dua-dua Tuhan lemah. Selesai masalah. Gitu ya. Nampak tak? Okey, baik. Kemudian masuk lagi. Maka yang hendak menjadi itu dapatlah ia menjadikan langit, dan yang hendak menjadikan langit itu tak dapat ia menjadikan, kerana sangat ketat dikawal akan dia. Maka lemah ia daripada meluluskan kehendaknya. Lemahlah Tuhan tu daripada buat kehendak dia nak perancang. Dia tak boleh buat. Maka apabila lemah satu, nescaya lemah juga yang satu lagi itu. Sebab kedua-duanya tu Tuhan. Cuma siapa buat dulu ya. Maka tak dapatlah suatu daripada makhluk ni. Kalau macam tu, tak dapatlah makhluk ni, tak jadilah makhluk. Jadi makhluk ada tak? Ada. Dalil kata Tuhan itu tidak berbilang. Bukan tak, Ustaz. Kita katalah yang A tu buat bumi ni jaya, B tu kalah. Tak, A dengan B tu Tuhan kan? Kalau B kalah, B tu lemah, dia Tuhan, A pun kena lemah. Kalau A lemah, bumi ni pun tak boleh gali sebenarnya. Ni nak bagi faham saja. Maknanya bumi ni ada tak sekarang? Ada. Dalil kata tidak ada Tuhan tu berbilang. Bilang. Kemudian dia kata yang keduanya seri kedua. Contoh pula kalau dia bergaduh, hak ni seri pula. Tadi kalah, hak ni seri. Macam main bola. Ada seri pula dalam contoh bola dah. Nampak tak? Ni seri. Yang keduanya seri kedua. Maka pada masalah seri ini jadi dua masalah pula. Pecah dua masalah pula kalau seri. Jadi tiga masalah kan? Jangan. Yang pertama seri dengan kalah kedua. Seri kalah. Kan main bola, kadang-kadang duduk kosong. Tu seri, tapi seri duduk kalah. Tu. Yang pertama seri dengan kalah kedua-dua. Seperti satunya menghendaki menjadikan satu makhluk, tak dapat ia menjadikan, karena dikawal ketat oleh yang satu lagi yang tidak menghendaki menjadikan makhluk itu. Dan yang satu lagi itu menghendaki beri tiada apabila yang dahulu itu menjadi, maka tak dapat juga menyedarkan kerana makhluk itu tidak ada lagi. Maka kedua-duanya itu lemah keduanya. Begini. Aku mula nak pening dia kata. Tadi aku pening dah ni. Kita tu pening. Macam ni pula. Macam ni dia tengok ni. Tadi satu menang tu kalah. Masalah kedua seri, tapi seri dua-dua kalah. Mana? Tengok, sudah kalah. Dua-dua kalah. Dia nak ni. Okey. Tuhan A dengan Tuhan B. Tuhan A nak mengadakan, Tuhan B nak menghancurkan. Berlawan, dua-dua kalah. Macam mana dua-dua kalah? Seri kalah. A nak buat, B duduk tahan. Tak boleh, jangan dengan kuasa duduk tahan. A nak buat juga, B jangan. Tak jadi A kalah. Tak boleh buat. Bila A kalah, B ni kata dia nak pancung. Dia tak buat lagi kan? Nak pancung apa? B pun kan? Padam kau apa? Tu cerita dia. Tu kalau seri dua-dua kan? Nampak tak? Boleh nampak ni? Mudah kan? Situ. Tu kalau contoh bumi. Dia nak buat bumi, tak buat bumi. Jadi tak ada bumi lah. Tak ada bumi. Sekarang bumi ada tak? Ada. Betul dia kata tadi dia akan kait dengan, cuba lihat ada tak makhluk ini. Tu dalil kan Tuhan tidak berbilang. Begitu. Tu kalau seri dia dah kalah. Cuba tengok kalau seri dia dah menang pula, tengok. Allahumma salli ala Muhammad.
maka kedua-duanya itu lemah kedua-duanya kerana tidak hasil kehendak bagi tiap-tiap satu itu. Dua-dua tak boleh buat apa yang dia kehendaki. Sedangkan sifat Tuhan ni dia bersifat iradat dan kudrat. Dia berkehendak, dia berkuasa. Apa dia nak mesti jadi. Tiba-tiba tak jadi apa dia nak. Tuhan ke tu? Tidak. Tuhan A nak buat bola, saya ulang lagi. Tuhan B tak mau. Berlawan. Allah Muhammad seri mana? Dua-dua kalah. Dua-dua tak boleh buat. Macam mana? A nak buat bola, B jangan dia kuasa dia tahan. A kalah tak boleh buat. Bila A kalah tak boleh nak buat, kadang-kadang B macam menang. Tak. B kalah juga. B tak boleh nak berhan. Sebab tak ada. Jadi sebenarnya dua-dua kan? Begitu. Macam mana untuk guru kita dia fikir meta tu nak buat hujah meta ni? Ni macam mana dia fikir mana buat hujah mana? Bunyi nak hujah kata Tuhan tidak boleh berbilang. Kalau sampai tahun ni orang debat kita faham. Orang tak boleh pian kita boleh pusing meta ni untuk guru kita. Ini masih kita pemula. Kalau kita buka lagi kita Aqidatul Najin, Faridatul Faraid, tu lagilah bahasan dia. Makna kata kejap semua akidah. Kalau tak mengaji, orang punya masalah sikit. Betul ke tak? Dia betul ke tak tu Allah. Tu Allahumma salli ala Muhammad. Kita perlu beritahu macam ni no? Kemudian dia kata apa? Dan jika lemah keduanya nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini. Tak dapatlah makhluk ni. Sekarang makhluk ni ada tak? Ada. Dan iaitu batil kerana makhluk ini ada ia dengan musyahadah dan nampak dengan mata kepala ada makhluk ni. Tu dari Tuhan tak berbilang-bilang. Kalau begitu tetaplah Tuhan satu tidak berbilang-bilang. Dan masalah yang kedua daripada masalah seri itu dengan menang. Dengan makna menang kedua-dua. Tadi seri kalah kedua. Sekarang seri menang kedua-dua pula. Macam mana? Seperti satunya menghendaki memberi ada satu makhluk, maka menjadi ia akan dia. Dan yang satu lagi pula hendak meniadakan makhluk itu, maka meniada ia akan dia. Dan hasillah kehendaknya. Dan keduanya itu lemah kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu ada nisbah kepada yang menjadi, dan makhluk itu juga tiada nisbah kepada yang meniadakan. Dan berhimpun dua perkara yang berlawanan pada satu benda itu mustahil. Ini pula seri. Masalah ketiga, seri tapi dua-dua menang. Begini, A dengan B buat bola. Seorang nak buat, seorang nak tancap. Ni kita kata seri macam mana? Dua-dua menang. Okey, maksudnya bila dua-dua menang, A nak buat kan? A buat. B nak tancap. Tapi dalam masa yang sama, A nak buat, B nak pancok. Kita kata A boleh buat dan B boleh pancok. Boleh kedua yang berlawan berhimpun? Tak boleh kan? Daripada awal ni mustahil. Macam tu saja nak urang. Macam ni, gunung katanya tuan-tuan, gunung ni bergerak ke diam? Diam. Boleh saya kata gunung diam dan dia juga bergerak. Gila ke gila? Gila ke tak gila? Gila-gila nak abang kata gila juga tu. Dia ni pandai ke bodoh? Dia pandai dan dia bodoh. Tak boleh. Mana boleh dua benda yang berlawanan berhimpun pada zat yang sama pada masa yang sama? Itu daripada awal ni mustahil dah. Tak perlu cuma nak suruh kita fikir boleh tak jadi begitu? Boleh tak kalau ada dua Tuhan, kata-kata dua ni berselisih, dua berlawan, seri menang dua. Boleh tak? Sebenarnya tak boleh. Daripada awal ditolak di akal kita. Tak boleh. Tuhan A nak mendiamkan, Tuhan B nak menggerakkan. Kita kata, jadi yang diam pun diam, gerak-gerak. Mana boleh berhimpun? Dua dia salah satu. Dia sama ada diam ataupun gerak. Mana boleh dia diam dan gerak? Boleh. Kita kata, mak hang ada ke tak? Mak aku ada dan tak ada. Tu dia jawapan aku ni. Ada ke tak ada? Kita kata yang tu. Ada ke tak ada? Jadi boleh ke Tuhan ni A nak mengadakan, B nak mengadakan, seri dua menang? Alam ni ada dan tak ada? Tak boleh. Itu dalil daripada awal. Kalau kita hujah Tuhan tu ada dua dan seri dan menang dua pun mustahil berakal juga. Begitu tu dia seronoknya. Betapa tu dia hutan. Tak seronok apa dia pening kan? Tak apa, pelan-pelan. Esok gambar-gambar mana kita rasa keliru, kita ulang pula. Tak kalut kita kan.
Kita bukan ada Pak Isa. Jangan takut kan. Kena buat Pak Isa apa tengok. Aku yang mengajak seorang. Ada Pak Isa kan. Oh tak lepi pun kata orang cek ni. Sebab tu dulu waktu saya mula-mula nak mengajak sifat 20. Waktu mula-mula orang tanya saya nak mengajak apa dia sifat 20. Ada Allah Ta'ala kata kat saya, ish, bahaya sifat 20 ni. Orang boleh sesat, boleh digila. Kata macam mana tu? Mak dia orang kata, payah. Dia payah sesat jadi gila tu bila kita mengajar tak ikut disiplin. Kalau kita ikut disiplin boleh faham. Cuma lambat faham, cepat faham tu satu lain tu boleh faham. Yang masalah dia kawan tu sifat 20 tak boleh kita pergi lompat ke makrifat hikat tu. Pergi cerita cili hijau, cili merah hak itulah. Kawan tu nak kena jadi gila isim lah bila tak ikut disiplin. Sebab tu mengaji agama dia ada disiplin tangga. Kita pun hantar anak sekolah menengah terus dah. Kena reti mengira dulu. Kena reti mengeja dulu pergi sekolah rendah. Sebelum tu kita nak bagi lagi kejap. Hantar pula para sekolah dulu. Ni pergi lompat sekolah menengah. Cikgu duk ajar algebra 2A tambah 3 BC. Dia ABC pun tak kena. 2 tak tahu lagi. Tiba-tiba pergi lompat. Oh, lepas tu dia isim. Kan? Tu ngaji apa ada disiplin. Hari ni orang Abang Selamat mengaji tak ada disiplin. Jadi pening lah. Nak mengaji hadis ada disiplin. Kita kena mengaji mustalah hadis dulu. Lepas tu kita kena mengaji apa ni ajarah wa ta'dil, kena mengaji cara nak tentukan rawi dulu. Ni tak mengaji apa? Dengar hadis kat YouTube lah lepas tu. Hadis ni dhaif, maudhu', sahih. Tu dia macam ahli hadis tu. Mengaji 2 jam kat YouTube. Oh kata mabuk ketum tu bapak ni. Oh, pening lah. Tok guru tu mengaji 40 tahun di Mekah. Dia balik-balik, kawan ni ngaji dari YouTube 2 jam, ajar kat guru ni. Tok guru mengajar ni tak betul, tak kenal hadis sahih. Oh, pening lah zaman lo. Tuan boleh bayang tak? Satu orang, dia mengaji kedoktoran. Dia mengaji UKM ke UM ambil kedoktoran. Apa kita panggil medik. Habis medik di UKM, dia pergi sambung pula apa dia master di kita katalah di Amerika. Sambung medik lagi di Amerika. Lepas tu sambung pula buat PhD di mana-mana island ke apa pula. Kira dia mengaji medik semua lebih kurang 20 tahun. Hebatlah medik. Lepas tu buat tesis ke apa pula medik dia lah. Dia nak buat apa pun. Alim semua buat medik ni. Tiba-tiba kawan ni belajar bab kesihatan kat YouTube dia 2 jam. Tuan-tuan nak pakai hak mengaji 20 tahun bab medik ni ke nak mengaji 2 jam ni? Tuan ikut mana tu? Pendapat dia. Betul. Tapi lah ni orang ikut 2 jam ni. Hak hadis tak sahih pandai-pandai dia bid'ah 2 jam tadi. Tadi ayat pin tu dah. Ayat pin mengaji bila jawab apa? Jadual lah. Yang kawan tu mengaji di Mekah 40 tahun tak ikut. Mengaji bila jadual ambil ikut. Tu kita pening orang kita. Allahu Akbar. Yang ikut untuk yang lelaki-lelaki yang ikut. Doktor ada, ahli politik ada. Yang cerdik pandai. Aku tak tahu dia cerdik ikut mana. Dia ikut tu. Tengok Rasul Melayu, Kahar. Kan dulu. Yang ikut dia siapa? Yang ikut dia lawyer pun ada. Oh hebat-hebat. Tapi ikut dia. Ngaku ni kami dah dapat jaminan Rasul ni. Kami syurga, kalian semua untuk apa kami. Dah pening lah. Pening. Yang ikut Yepin tu ada lulusan Al-Azhar. Mengaji bidang apa tu tak? Usuluddin. Sedangkan Mariam tu. Hak buang tudung tu kan? Berkata dia bapak saya mengucap. Saya tak mengucap. Saya berpegang bahawa memang ayah Pin inilah Tuhan kerajaan langit. Tu mengaji Usuluddin Al-Azhar tu. Al-Azhar mana ni pening. Tu nampak tak tu? Tu apa dia tu? Nak abang kata, akal kita ni boleh dipengaruhi. Sebab tu guru kita dia bagi dalil akal sekali supaya tak mudah pengaruhi. Kalau dia bagi ayat Quran saja, boleh pusing lagi tak ayat Quran? Boleh. Kita cuba tengok ajaran-ajaran yang sesat. Dia pun guna ayat Quran juga. Yang dia bagi doa. Saya tengok setengah daripada doktor dia ajaran sesat. Tuhan kata apa? Arak tu haram. Tengok tak? Arak tu haram. Kita yang tadi ya. Kita tengok kat jemaah ikut ni. Law ni dalam syurga, minuman apa? Arak. Pasal apa dalam syurga halal? Pasal apa di bumi haram? Nak hujah ni. Dia kata, Nabi sebut apa? Nabi kata, arak tu haram walau setitik. Maknanya, kalau setitik haram. Kalau sebotol tak haram. Dia bukan reka. Memang lagu tu. Saya kaji habis. Cara doktor ni lagi tengok. Sebenarnya, dia guna yang Quran juga. Tapi dia berputar cara faham. Sebab tu, agama tak cukup dengan dalil. Dia mesti dengan hujah akal dipahami. Itu habis sesat. Kerana dia hanya ambil dalil, tapi kepahaman dia tak betul.
Dia ambil dah hadis sahih, tapi kepahaman dia tak sahih. Sebab itulah melingkup. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah sesat. Nabi kata. Takkan lawan Nabi nak buat dia hujah. Jadi tiap-tiap benda baru kita buat semua sesat dalam neraka. Jadi kalau beratuk masuk neraka tu, malaikat tanya, next, nah, buat apa? Saya berzina. Masuk bilik nombor 3. Mai pula, hang buat apa? Saya merompak. Masuk 3 atas. Hang pula, mah, buat apa? Baca Yasin malam Jumaat. Masuk, baca Yasin malam Jumaat masuk neraka juga. Habis baru ni. Baca Yasin masuk neraka, makan bubuk Asyura masuk neraka, salawat tengah-tengah tarawih masuk neraka sebab kepahaman tak betul. Hadis tu sahih. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap benda baru sesat. Kullu tu makna dia apa? Tiap-tiap. Itu hang salah faham. Hang tak mengenai disiplin bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, orang Arab bila bercakap, sebab Nabi orang Arab, kita kena faham uslub bahasa Arab baru kita boleh faham kata Nabi. Takkan nak faham kata Nabi belajar bahasa Cina. Nabi orang Arab kan? Baik, dalam bahasa Arab, kullu tu mesti maksud tiap-tiap ke? Tak. Ada ketika maksud kullu dengan maksud tiap-tiap, ada kullu dengan maksud sebahagian. Maka di sini kullu dengan makna ulama kata sebahagian daripada bid'ah sesat, bukan semua. Tengok hadis sahih, kepahaman tak sahih. Itu masalah. Dia nak ujar apa? Ikut hadis Nabi. Orang pun ikut hadis Nabi, tapi cara hang faham hadis tak betul. Daripada awal tu tak betul dah. Sebab tu sampai sudah hang tak ada terima bila orang ujar kata Yasin tu boleh. Sebab ada pegang tiap daripada hadis tu. Daripada hadis itulah kita semua ni kira orang sesat masuk neraka ke tu. Makan buah Asyura masuk neraka. Makcik datang, makcik makan buah Asyura. Makan buah Asyura masuk neraka Allah. Kalau makan babi masuk neraka, padahlah benda haram. Kalau minat Allah, padahlah makan buah Asyura. Kata abang saya buah Asyura, inti dia apa? Inti dia kacang. Lagi? Abang saya kata jagung lagi? Ubi lagi? Tepung. Okey. Dah balik. Dekam. Lagi faham. Nah, abang kata mengaji tu bahaya kata disiplin. Okey, dalam ada apa? Adakah kacang tulis ni? Dia kata bodoh tu. Apa dia lagi? Jagung. Lagi labu. Lagi ubi. Contohlah kan. Banyak lagi lah. Tuan-tuan, tengok ni. Tengok ni. Tuan-tuan makan kacang tu magak. Makan kacang. Kacang tak haram kan? Makan jagung tu magak. Tak. Makan labu tu magak tak? Tak. Makan ubi tu magak tak? Tak. Campur buat Asyura tu magak. Campur. Aku pening lah ya Allah. Ni majlis maulid Nabi tak buat betul. Tapi tak abang. Cerita tentang sirah Nabi tu, Nabi suruh tak? Suruh. Okey, masuk syurga ni buat ni. Salawat Nabi suruh tak? Suruh. Okey, masuk syurga. Okey. Apa dia ni? Allah SWT rindu kepada Nabi. Dalam majlis ada rindu kepada Nabi tak? Rindu kepada Nabi. Masuk syurga tak? Masuk syurga. Okey. Dalam tu ada baca Quran tak? Ada. Fatihah apa? Dalam tu ada tak zikir? Ada. Masuk syurga. Campur masuk neraka. Buat mau ni campur ni masuk neraka. Hai, pasal apa tu? Dia kata bila Nabi tercampur. Oh, pening bawa ni. Nampak daripada awal lagi dah pening. Apa jadi Wahabi tak tahu orang kata orang tua ni kacang dah tu. Jadi Wahabi kita tak tahu. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Nampak ada tu. Tu. Sebab apa tu? Sebab tak ikut disiplin ni. Tak faham betul-betul hadis ikut cara Rasul. Apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kemudian klaim kita seorang yang faham hadis. Tu lagi masalah. Klaim kita seorang yang duduk di jalan yang betul, jalan Nabi. Itu masalah. Kemudian kita habis sikit lagi dia kata Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dia kata Allahumma shalli ala Muhammad, dan keduanya itu lemah kalaupun menang, dan seri dan menang kedua-dua, dan keduanya itu lemah kerana berlaku pada makhluk itu berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu ada nisbah kepada yang menjadikan, dan makhluk itu juga tiada nisbah kepada yang meniadakan, dan berhimpun dua perkara yang berlawanan pada benda itu mustahil. Itu kaedah. Tulis sikit. Dua yang berlawan, dua yang berlawanan, dua yang berlawanan tidak boleh berhimpun.
pada zat yang sama pada waktu yang sama. Dua yang berlawanan tak boleh berhimpun pada zat yang sama pada, tak boleh. Misalnya ni, dua yang berlawan, contoh apa? Diam dengan bergerak. Diam dengan bergerak berlawan kan? Boleh tak apa ni, botol ni berhimpun kat dia, diam dan gerak pada masa yang sama, boleh tak? Tak boleh. Kalau dia diam macam ni, dia nak gerak tu lain, tak apa. Tapi pada masa yang sama, pada botol yang sama, dia diam dan dia gerak. Macam mana? Tak boleh. Jadi Tuhan ni nak mengadakan, Tuhan ni nak meniadakan. Dua-dua menang. Macam mana dua-dua menang? Daripada awal lagi dah benda tu mustahil. Begitu. Maka membawalah kepada tidak ada makhluk ini, dan iaitu batil kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, nampak dengan mata kepala dah. Kalau begitu, tetaplah Tuhan satu, tidak berbilang-bilang. Inilah yang dipegang dan yang diakui yang sebenar, yang muafakat dengan petunjuk Allah Ta'ala dalam Quran. Inilah benda yang sepakat dengan Quran kan? Kata begitu. Betul, saya peringat balik mengaji sungguh-sungguhlah sifat 20. Kerana ke depan percayalah cakap saya, kita akan jumpa zaman di mana sifat 20 ni tidak lagi di mengaji. Tak ngajar dah. Budak-budak kata tak ngaji di sekolah. Orang tua pun tidak ada lagi mengaji sifat 20. Bila tak ada sifat 20 pengajian, tahu dah akidah umat pada waktu itu pucat kacir, berselerak habis. Bila berselerak habis, kita mendekati zaman fit, itulah yang telah berbesar. Akidah adalah benda pertama. Awal din ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Bersungguh-sungguh sifat 20. Takat-takat kita mampu, selebihnya kita terlupa, kita tak nak faham, kita serah kepada Tuhan. Tapi kita mengaji sungguh-sungguh. Ke depan tok guru tua kita yang adalah ni, yang tinggal berapa orang adalah ni di bumi Malaysia ni, khususnya di Kedah ni tinggal berapa orang lagi jauh. Bila tak ada esok, kita kelang kabut. Kalau tengok almarhum tu, apa ni almarhum dah, apa ni Al-Mukarram Tuan Guru Sopi, umur berapa dah ni? Tak larat lah tu. Kita bumi Langkawi, kita bergantung pada tok guru tua tu lah. Kalau fitnah mahal pelik-pelik, saya pun minta dia jawab sebab terlampau tinggi. Tok guru macam tu yang alim semua tak ada jawab. Kalau mereka tak ada, timbul kita siapa nak tolong jawab, nak tolong selamat kita. Paling kurang selamat kita. Apa kata tu tak betul, kita akan terikut. Allah, kita memang duduk di zaman yang penuh fitnah. Paling kurang kita mengaji untuk jaga diri kita. Esok kalau ada sahabat menghabaq sifat dia tak betul, ajaran Yunani, ajaran Yahudi, falsafah, Greek, balagana semua, tolonglah jangan ikut. Peganglah dengan ahli sunnah wal jamaah kita ni sifat 20. Pegang sampai mati. Wa'antu alaihim bin nawajis. Ikat, gigit timbulan tu dengan gigi raham, jangan lepas bila-bila. Itu maksud dia. Baik. Mana yang kata muafakat dengan Quran tu? Firman Allah Ta'ala dalam Quran, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Artinya, atau mengambil kamu akan Tuhan yang lain daripada bumi ini, bermula mereka itu berhamburan sekala mereka itu. Jikalau adalah pada menjadikan langit bumi itu Tuhan lain melainkan Allah, nescaya kedua-dua langit bumi itu rosak binasa. Dia habaq dah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan lain daripada Allah, nescaya binasa rosak bi alam itu kacir. Gaduh. Itu dalil Tuhan tidak berbilang. Maka nyatalah pada petunjuk Allah Ta'ala dalam ayat itu bahawa Tuhan satu jua, tidak berbilang-bilang. Wallahu a'lam. Habis kita pada sifat wahdaniyah. Nanti kalau rezeki kita mana-mana kita keliru, kita ulang sikit lagi insya-Allah. Kita akan masuk pada minggu depan sifat qudrat. Artinya berkuasa. Ada apa-apa nak tanya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Maulid ni, nak masuk Maulid dah macam berapa bulan? Dah masuk bulan Rabiul Awal saya buat tengok kanan ni. Masuk Rabiul Awal berapa bulan? 27 tu Maulid. Masuk bulan Rabiul Awal. Berapa saya tak pasti. Dapat saya bagi siap no. Ini salawat diamalkan pada bulan Maulid, khusus bulan Maulid.
Ini amalan salawat khusus diamal pada bulan Maulid Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Oktober. Hari berapa bulan? Oh, tak lama lah nak. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. Ini disebut sebagai salawat kubur. Saya bagi sekali lagi nak. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, ini salawat disebut sebagai salawat roh. Salawat roh. Jadi salawat ini banyak khasiat dia. Antaranya yang saya terima daripada Habib Abdul Rahman bin Faqih, dia mengatakan orang yang baca salawat ini semasa bulan Maulid, sepanjang bulan Maulid dia buat amal salawat ni 100 kali ke setiap hari, maka ketika dia meninggal dunia, dibukakan lorong di antara kuburnya ke makam Rasulullah. Yakni di alam roh dia diberi rezeki berziarah ke Rasulullah di alam roh, di alam barzakh nanti. Orang yang beramal dengan salawat ni. Ini saya terima daripada Habib Abdul Rahman bin Faqih dan saya terima daripada Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari.
Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ini salawat dibaca tiap-tiap hari 100 kali. Bulan Maulid tiap-tiap hari 1 kali. Dan kelebihan salawat ini juga, mudah kita bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi dia melembutkan hati. Hati kita lembut. Kalau kita baca kepada anak kita atau di keluarga kita juga, mereka akan lembut hati, kena kaitan dengan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya suka salawat ni dibaca Maulid sebab kalau saya beramal dengan salawat ni, saya tengok sekali orang pengalaman saya, bila saya beramal dengan salawat ni bila Maulid, bila sampai pada hari Maulid, hati kita lembut berbanding hari lain. Sayu dia lain macam. Kita mudah menangis, teringat kepada Rasulullah dan sebagainya. Yang itulah kita nak kejar, supaya pada hari 12 Rabiul Awal ni, cinta kita berada di kemuncak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mari kita baca sama-sama, insya-Allah. Kita baca 3 kali, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. InsyaAllah kalau kita beramal, nanti rasalah macam mana keadaan hati kita bila masuk bulan Maulid Nabi. Apatah lagi pada tarikh 12 Rabiul Awal itu, sayunya lain macam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sabarlah nak sambut hari itu, insya-Allah. Tak lama lagi kita berazam Tuhan bagi taufik hidayah kepada kita boleh sambut Maulid itu, insya-Allah. Kita nak rasa macam mana yang waktu peristiwa Sayyidina Abdul Muttalib, tuan Nabi, sambut Rasulullah masuk dalam Kaabah. Cium cucu dia Rasulullah Muhammad tu, dia cium, dia ada riwayat menyebutkan dia lah yang meletakkan nama Muhammad. Sami, aku namakan engkau Muhammad, maknanya yang terpuji-puji, yang dipuja-puji. Kerana aku yakin, wahai cucuku, satu hari nanti namamu akan diangkat, dijulang, dipuji. Sungguh. Atau dia bawa cucu dia masuk dalam Kaabah, dia doa, wahai Tuhanku, selamatlah cucuku, berkatlah cucuku, jayalah cucuku. Patut dia baca qasidah tu, diambil daripada perkataan dia. Kemudian dibuat banyak qasidah. Dia baca, Salla alaika Allahu ya Ya Mustafa